Hai korang, Assalamualaikum. Saya Faiza, welcome back to my channel. Okey, kalau korang dengar suara saya serak melampau, sebenarnya saya baru bangun tidur. Tengok jam sekarang pukul 4.10 pagi. Saya bangun awal pagi semata-mata nak try buat kuih kaswi pandan gedik santan leleh. Nama main gempak kan? Tapi dia punya rasa belum tentu lagi. Sebab seumur hidup saya, inilah first time saya nak buat kuih kaswi. Jadi kalau kuih itu menjadi, alhamdulillah. Tapi kalau tak menjadi, saya menangislah tepi bucu. Okey, sekarang saya nak sediakan dulu keperluan-keperluan untuk buat kuih kaswi. Kat sini ada resepi, ada bahan mentah, ada barang-barang keperluan untuk buat kuih kaswi. Ni dia, segala makna ni ada dalam ni. Okey, kita jumpa nanti. Okey korang, inilah dia bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk buat kuih kaswi pandan gedik. Sebelum tu saya nak panaskan dulu periuk pengukus. Sekarang dah pukul 5 pagi. Saya ambil masa sejam jugalah untuk sediakan bahan-bahan tadi. Jadi saya rasa saya dah boleh kot buka tingkap. Kat luar hujan, jadi saya harap korang boleh dengarlah suara saya dengan jelas. Sebenarnya saya ambil resepi kuih kaswi pandan gedik ni dekat YouTube. Orang kata dua bahan ni ada dua bahagian. Bahagian yang sini dengan bahagian yang sini. Yang ini untuk kuih kaswi, yang ni untuk santan leleh. Dua bahan ni saya ambil dekat YouTube yang berbeza, orang yang lain-lain lah, maksudnya owner resepi yang lain-lain. Jadi saya gabungkan, tak tahulah apa kejadiannya nanti. Okey, jom start. Kita tengok bahan-bahan untuk buat kuih kaswi pandan gedik. Okey, kat sini ada bahan-bahan, barang-barang keperluan yang saya akan gunakan sekejap lagi. Ni ada mangkuk besar untuk kita bancur nanti. Lepas tu ni adalah peralatan dia. Okey, bahan pertama yang saya perlukan untuk buat kuih kaswi, yang atas kali ni, ini air daun pandan. Jadi saya perlukan 2 cawan air daun pandan. Maksudnya saya gunakan 5 helai daun pandan. Lepas tu saya blend dengan 2 cawan air putih. Jadi dapatlah 2 cawan air daun pandan. Kita blend, lepas tu kita tapislah. Kemudian saya perlukan juga ni 3/4 cawan gula. Macam biasalah, saya guna sukatan cawan yang macam ni. Saya guna cawan ni. Okey, saya ulang. 2 cawan air daun pandan, 3/4 cawan gula. Kemudian ni 1 cawan tepung gandum, 1 cawan tepung ubi, 1/4 cawan santan kara, santan pekat, 1/4 sudu kecil garam, 1 sudu besar air kapur. Lepas tu ini pewarna hijau. Kalau orang kata air daun pandan tu nanti orang kata pudar je kan, tak cantik je, kita tambahlah dengan pewarna hijau. Yang ini kat sini ada 1 sudu kecil pewarna hijau. Saya tak pastilah dia punya sukatan ni okey ke tak, berlebih ke kurang ke, saya tak pasti, nanti kita tengoklah macam mana. Okey, itu bahan-bahan untuk buat kuih kaswi pandan. Kemudian kita tengok bahan-bahan untuk buat santan leleh. Dekat sini ada 2 cawan santan pekat. Lepas tu saya ada 2 sudu besar tepung beras. Lepas tu ni ada 1 sudu kecil garam. Lepas tu saya ada juga ni daun pandan untuk aroma dia nantilah. Lepas tu yang ini ada minyak. Minyak ni untuk kita sapu dekat bekas acuan ni. Saya tak guna pun bekas yang orang kata bekas acuan yang viral tu. Rumah saya tak ada bekas macam tu. Saya hanya ada bekas macam ni. Ini tak silap saya bekas untuk buat kuih Puteri Ayu. Betul ke nama dia macam tu? Lebih kurang macam tu lah. Jadi saya tak gunalah bekas acuan viral tu, tak ada. Rumah saya tak ada. Saya tak beli pun. Okey, jom kita start buat kuih.
Semua bahan-bahan ni kita akan masukkan ke dalam mangkuk besar tu. Lepas tu kita kacau-kacau bagi rata, kita tapis. Kita masukkan 3/4 cawan gula, 1 cawan tepung gandum, 1 cawan tepung ubi, 1 sudu besar air kapur, 1/4 sudu kecil garam, 2 cawan air daun pandan, 1/4 cawan santan kara, santan pekat. Kita kacau dulu bahan-bahan ni. Lepas tu kita tengoklah dia punya color macam mana. Kalau pudar je baru kita letak pewarna hijau. Kita tengok dulu macam mana. Nampak tak warna dia pudar kan, tak menarik, tak hijau. Jadi kita kena tambah pewarna hijau lah. Okey, saya dah tambah pewarna hijau. Ni masih ada lagi ketulan-ketulan halus. Jadi kita kena tapis lah. Kalau tak nanti kan berketul-ketul, tak elok pula kuih kita kan. Nampak tak ada ketulan-ketulan halus yang tak lumat kan, yang tak sebati, tak rata. Sebab tu kena tapis. Saya letak bancuhan tepung tadi dalam jug macam ni supaya senanglah nak tuang dekat dalam acuan tu nanti. Saya harap dia tak berkecah lah sebab bancuhan ni pun cair, bukannya pekat Jadi kita tengoklah macam mana. Kita kena kacau sikit lah bancuhan ni sebab takut ada yang mendap. Okey, dengan sukatan bahan-bahan tadi tu saya boleh dapat 22 biji kuih. 22 ketul kuih. Mana-manalah. Dapat 22 bekas. Okey, jom kita kukus. Saya terpaksa tutup dulu api dapur ni sebab dia punya wok tu panas. Susah saya nak masukkan kuih tu. Saya akan masukkan kuih ni dekat dalam kukus. Tapi orang kata satu cabaran besar juga ni. Sebab dia cair kan. Takut tumpah. Okey, saya tersusun semua kuih dalam periuk pengukus. Jadi kita boleh kukus lah. Kita kukus kuih kaswi tu selama 15 minit menggunakan api besar. Owner resipi tu cakap macam tu lah. 15 minit guna api besar. Sepatutnya kena lapit penutup periuk tu dengan kain. Tapi rumah saya tak ada kain bersih khas untuk buat kuih. Jadi kalau rupa dia buruk nanti tu reda je lah. Okey, sementara nak tunggu kuih kaswi kita masak, kuih kaswi kita siap dikukus, saya nak bancuh ni santan leleh. Kat sini ada bahan-bahan yang saya cakap tadi tu. Ada santan, ada tepung beras, garam. Lepas tu ada daun pandan. Yang tu minyak untuk sapu dekat acuan kuih kaswi tadi. Tapi saya tak tunjuk pun saya sapu minyak. Jadi ni dah boleh letak dalam sinki lah sebab dah tak guna dah. Jom kita bancuh santan leleh. Okey, first untuk buat santan leleh saya masukkan ni 2 sudu besar tepung beras. Lepas tu saya masukkan 1 sudu kecil garam. Saya harap benda ni
ngam-ngam lah, tak masin ke, tak tawar ke. Dan kemudian saya masukkan santan 2 cawan. 2 cawan santan pekat. Kita kacau bagi sebati. Kata jangan sampai ada berketul-ketul tu. Kita kacau lah. Bantuan ni kita akan masak atas api nanti. Tapi sebelum tu kita kacau rata dulu. Okey, saya dah kacau rata. Lepas tu saya nak masukkan daun pandan. Ini untuk orang kata aroma dia lah. Lepas tu kita bolehlah masak dekat atas api dekat dapur. Untuk masak santan ni kita kena sentiasa kacau supaya dia tak berketul-ketul, tak hangit. Tapi korang akan dengar bunyi bising sikit lah sebab ni bunyi periuk pengukus. Okey, jom kita start masak santan lele. Tadi saya dah rasa kata ngam ke tidak dia punya garam. Macam okey, tekak saya macam okey lah. Tapi tak tahulah kalau tekak orang rasa masin ke apa, tak tahulah. Owner resipi tu cakap kita kena sentiasa kacau supaya dia tak berketul-ketul, tak hangit, tak melekat-lekat. Tapi rasanya periuk ni tak melekat kot. Masak sampai naik uap. Orang kata sampai dia kental sikit lah. Sebenarnya saya risau kuih kat dalam pengukus ni sebab saya tak lapik kain kan. Takut air uap tu jatuh atas kuih, dia jadi buruk, jadi berair ke macam mana. Saya risau sebenarnya. Okey, korang ni santan ni dah mula pekat dan dia dah meletus-letus macam tu. Itu tandanya dah masak. Kita dah boleh tutup api lah. Sebab nanti bila kita sejukkan dia akan jadi semakin kental tau. Jadi ni dah okey lah sebab dia pun dah meletus-letus, dah meletup-letup tu kan. Nampak tak? Dia meletup-letup. Okey, dah masak. Kita dah boleh tutup api. Settle masak santan lele. Kita kena sejukkan. Okey, dah cukup 15 minit. Ngam-ngam settle buat santan lele tu. Kuih kita pun rasanya dah masak lah sebab dah 15 minit dah pun. Jadi kita tengoklah apa kejadiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Owner resipi tu cakap memang dia akan naik macam tu tinggi, tapi lama-lama dia akan kempis. Okey, owner resipi tu cakap bila kita dah settle kukus 15 minit, kita sambung lagi kukus selama 5 minit untuk keringkan air dekat permukaan atas kuih tu lah. Jadi kita tunggu lagi 5 minit. Okey, dah cukup 5 minit, bolehlah kita tutup api. Saya nak kena alih kuih ni dekat atas dulang. Lepas tu sejukkan bawah kipas. Nampak gayanya macam terlebih hijau je tu. Tapi tadi saya letak pohon hijau tu tak sampai 1 sudu kecil pun. Lebih kurang setengah sudu kecil je saya letak pohon hijau tu. Tapi tengoklah pekat pula dah colour dia. Kita tunggu dia sejuk dalam 15 minit macam tu. Lepas tu baru kita keluarkan. Lepas tu kita letaklah ni dia punya santan. Saya kalau boleh kuih ni saya nak keluarkan. Lepas tu saya nak letak dalam ni tapauai kecil macam ni. Supaya bila saya letak dia punya santan tu, orang kata kalau kita nak makan, kita ambil satu bekas, untuk setiap seorang ambil satu bekas. Lepas tu kita cedok lah pakai sudu. Jadi tak adalah santan tu berkecah. Kalau kita letak dalam bekas yang besar, bila kita nak makan tu kan, silap dia berkecah lah dia punya santan tu kan. Saya tak, orang kata tak berapa minat lah kan. Lagipun saya nak bagi kakak saya rasa dia tu jenis penggeli. Jadi dia tak suka nak makan bekas-bekas orang kan. Jadi saya kalau boleh nak letak dalam bekas ni. Harap-harap dia muat lah. Kalau tak muat pun saya akan paksa dia supaya nanti bila kakak saya nak makan, orang kata setiap seorang satu bekas. Tak kacau lah yang orang kata kuih yang lain. Inilah benda yang boleh buat saya kemurungan. Nampak tak ni bekas acuan ni. Dia kan kita sapu dengan minyak. Jadi bila nak basuh tu agak payah lah kan.
bila rendam dengan air sabun, kalau nasi tak baik, nanti bila tu dia punya bekas tu ada kesan bau sabun. Bila kita buat kuih yang seterusnya nanti, kuih kita tu ada rasa sabun. Itu yang tak best tu kan. Tapi nak buat macam mana sekarang ni? Kalau korang ada tips yang orang kata lebih boleh memudahkan ni minyak-minyak ni untuk senang dicuci, korang bolehlah share dengan saya tips dia. Memang orang kata stres juga ni nak bersihkan benda lah ni. Okey korang, inilah dia kuih kasui pandan gedik. Okey, saya dah siap keluarkan daripada acuan dia tadi tu, tapi saya tak tunjuk sebab saya nak cepat. Sekarang dah pukul 7 dah. Saya nak pergi mengetih dengan suami saya, jadi saya tak tunjuk lah. Nanti saya nak letak dia punya santan lele pula. Rupa dia agak buruk sebab ni baru first time saya buat. Dalam video nampak warna dia hijau pekat, tapi kalau dekat luar tak adalah sepekat ni. Dan dia punya santan leleh tu, masa bancuhan cair, dia punya garam tu orang kata okey lah, sesuai. Tapi bila dia dah jadi pekat, dah jadi kenyal macam ni, dia agak masin. Jadi masa korang kalau korang nak buat kuih ni lah, dia punya garam untuk santan leleh ni korang kena kurangkan sikit dia punya garam. Sebab kalau orang yang tak kuat masin tu, dia rasa masin lah, agak masin. Jadi korang kena kurangkan garam tu. Daripada satu sudu kecil tu korang kena kurangkan sikit. Sebab bila dia dah pekat, dia macam, saya rasa dia masin. Sukatan tu macam masin. Tak apa, lain kali kita kena kurangkan sikit dia punya garam. Okey korang, cukup setakat ni dulu video saya untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.